Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, so kita mulakan kelas kita hari ini, iaitu masih di bawah tajuk yang sama. Okey, cuma kita akan sambung je lah topik seterusnya, iaitu masih lagi di bawah tajuk trigonometri. Okey, yang lepas kita dah sampai sini, betul? Betul. Okey, so kita okey, jadi kita akan sambung. Okey, dekat sini ada apa-apa soalan tak sebelum tu? Ada persoalan? Tak ada Ada. Semua okey Okey. Okey, so kalau tak ada kita akan teruskan. Jadi kat sini semua saya dah terang hari tu. So kita tengok contoh ketujuh. Dalam raja di sebelah QRS. QRS dia kata garis lurus. Diberi Q pergi ke S 8. Q pergi ke S 8 di mana QR sama dengan RS. QR sama dengan RS. Kalau QS 8, QR sama dengan RS, maka berapakah ukuran Q pergi R? 4. Yes, 4. Okey, maka Q pergi R ukuran dia adalah 4. Okey, jadi kalau Q pergi R 4, maka kamu tahu R pergi S juga 4. Okey, Q pergi R 4, R pergi S juga 4. Okey, jadi sekarang kita tengok di sini, kita boleh tahu kat sini 4, sini 4. Kemudian kamu tengok, dia merupakan segitiga bersudut tepat. Okey, bila segitiga bersudut tepat, kamu boleh cari panjang titik P pergi ke R iaitu menggunakan teorem Pythagoras. Okey, so teorem Pythagoras ingat lagi? Tahu macam mana nak buat? Tahu tak? Tahu. So kalau dia 3, 4, teorem Pythagoras atas dia berapa? Ingat tak? Sekejap saya padam ni. Keluarlah pula. Okey, sat. Okey. Okey, jadi kalau awak tengok bila teorem Pythagoras, kalau sini 4, sini 3, atas berapa? P pergi R tu berapa? Nah, berapa panjang P pergi R? Berapa? Ingat tak? 5. Ya, 5. Okey. Macam mana nak cari? Okey, saya ingatkan semula. Okey, kita akan anggap contoh sini kita letak A, sini kita letak B, sini letak C. C kuasa 2 ialah A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Macam tu. Jadi kita akan tengok sekarang kalau kita tengok dekat situ C, jadi saya nak cari C ataupun C sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2, jadi sini punca kuasa. Jadi C saya di sini, maka saya akan dapat 3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2 punca kuasa. So sini punca kuasa 2, 25. Maka C kita dapat 5. Okey, jadi soalan tanya cos X. Apakah dia cos X? Cos adalah cah. Adjacent over hypotenuse. Okey, jadi dia kata cos X. X tu dekat mana? Kalau awak tengok dekat sini, cos X, X tu di sini. Kat dalam ni. Jadi, kita akan cari cos X. Okey, kita tahu apa? Kamu tahu kan formula cos apa, sin apa? Hari tu saya dah bagi tahu dah kan? Jadi, soalan A, cos X sama dengan cos is cah adjacent over hypotenuse ataupun sebelahan per hypotenuse. So, sebelahan untuk X ialah 3. Hypotenuse-nya ialah 5. B, dia tanya tangent Y. Apakah dia tangent Y? Ini Y, so Y yang kecil di sini. Tangent is tua, opposite adjacent. So, you dapat 3/4. Sini Y awak, opposite-nya 3, adjacent-nya 4. Okay, so dapat jawapan 3/4. Faham? Faham. Okay, so kita tengok seterusnya. Itulah jalan kerja yang dia bagi. Okay, jadi dia dapatlah kat situ nilai dia. Okay, jadi dekat sini, alamak ada orang masuk lagi.
Okey. Sekejap Okey. Okey. Jadi ini yang kita buat tadi. Okey, jadi dekat sini kita kena tengok sebab dia katakan QRS dia dah bagi tahu jadi kita nak jawapan kat sini. Okey, kalau awak tengok pada jalan pengiraan kat sini, soalan A dia kata dia bagi kat sini sudut X antara 270 360. Okey, kalau dia dah bagi tahu sudut tu berada di sukuan yang mana, kita kena letakkan dia punya kedudukan positif atau negatif. Okey, sebab apa kat sini Y negatif? Awak tengok Y ni nilai dia. Okey, saya patah balik dulu. Jap. Nilai Y tu kalau awak tengok sudut dia adalah pada kuadran kedua. Apa yang saya masukkan kuadran kedua? You tengok ni Y. Y ni nampak tak dekat luar ni? Y ni sudutnya lebih daripada 90 darjah kurang dari 180. Dia adalah obtuse angle, sudut cakah. Jadi, bila dia sudut cakah, kalau soalan tanya Y, sudut cakah maksudnya dia berada di kuadran yang kedua. Ini dia Y. Jadi, soalan tangent. Pada kuadran kedua, tangent positif ke negatif? Negatif. Ya, sebab tu dekat sini tangent akan jadi negatif. Kemudian awak tengok soalan X. X tu dekat atas, kalau awak tengok bentuk dia, dia dah sampai ke kuadran yang keempat. Kenapa? Awak tengok dia akan gerak sampai sini. Itu dia. Jadi pada kuadran keempat, cos tu positif ke negatif? Positif. Ya, jadi jawapannya cos positif. Jadi kita kena tengok kedudukan X dan Y di luar tu. Faham? Faham. Okey. Jadi itulah dia. Sebab tu kat sini positif, yang satu lagi negatif. Okey, next. Kita tengok. Sekumpulan murid menghasilkan sebuah lengan robotik. Oh ni. Okey. Tak tengok gambar. Okey, dengan panjang 15 cm seperti ditunjukkan pada rajah di sebelah. Lengan robotik itu diprogramkan untuk memindahkan satu objek dari P pergi ke Q. Okey, jadi dia kata diberi bahawa cos theta yang ini ialah negatif 0.866. Kenapa dia kata negatif? Kenapa dia kata negatif? Dekat sukuan kedua. Ya, sebab gambar ini adalah sudut cakah iaitu berada di sukuan kedua. Bermakna cos nilai dia negatif. Jadi soalan kata dekat sini, hitung sudut theta dan jarak. Jadi sudut theta nak dapat sudut, awak tekan kalkulator, shift cos 0.866. Jangan tekan tanda negatif. Jangan tekan tanda negatif. Okey, tekan kalkulator. Shift cos 0.866. Dapat apa? 30. 30. Bermakna sudut dekat sini 30 darjah. Jadi theta kita berapa? Berapa theta kita? 150. Ya, 150. Iaitu 180 tolak 30 darjah. Maka theta kita dapat 150 darjah. Boleh? Boleh. Okey. Jadi, sampai sini maka settle dah. Kita akan tengok soalan tanya jarak dari P pergi ke Q. Dari P pergi ke Q, dia minta jarak. Okey? Okey, dia kata kat sini kita kena cari jarak di antara titik P dan titik Q. So, kalau sini 15 cm, P pergi Q, maksudnya kita kena cari yang ini. Macam itu. Okey, so kita nak cari jarak. Dekat situ kalau kamu tengok, kita akan gunakan nilai kat sini 15 cm. So kita dah tahu sini 15. Awak boleh tahu juga nilai kat sini. Kalau ini 30 darjah, ni kan tangan awak kan, tangan robot tu kan. Bermakna kalau tangan 15, sini akan naik sebanyak 15 kan.
Tangan sini 15. Okey. So, awak tengok sini 30 darjah. Jadi, kita akan tengok macam tu. Kita kena cari nilai kat sini berapa. Okey. So, kita tahu sini 30 darjah. Okey. Sebab kenapa saya nak cari tinggi ni? Okey. Nanti kita boleh cari tinggi atas ni. Dah tahu tinggi ni sama, awak boleh tahu panjang ini. Dah tahu panjang ini, bolehlah cari yang ini. So dia akan berkait-kait gitu. Okey, jadi ataupun yang atas ni sama dengan yang bawah ni. So sekarang awak tengok 15. So kita tengok ni 30 darjah. So kita tengok formula contoh tangent. Tangent boleh, sin boleh. Contoh saya gunakan sin 30 darjah. Sin 30 darjah iaitu soh. So iaitu opposite depan ni saya punya X. Sin isoh opposite X per 15. So tekan kalkulator sekarang. Sin 30 darab 15. Berapa? Berapa? 7.5. 7.5. Selepas kamu tahu sini 7.5, boleh cari yang bawah tak? Boleh tak cari yang bawah? Macam mana? Macam mana? Macam mana? Tadi kan saya baru tunjuk Pythagoras theorem. Apa nak buat? Apa nak buat? Apa dia? Tambah. Kenapa tambah? Tadi ingat tak formula Pythagoras theorem saya buat? Sekarang saya nak yang bawah ni. Tadi ingat mana? Sekarang kita nak cari apa? 15 ni awak punya apa? A, B atau C? C. C. Sekarang awak ada A dengan C yang tak ada B. Apa nak buat? Tolak. Ya, tolak. Okey. So, kita guna operasi tolak. Jadi, awak nampak tak dekat sini? Ni dia. Nampak dia akan buat ni. Di mana tadi, macam tadi kan saya kata kita cari. So, dia dah dapat sini 15. Okey. Jadi, kita dah tahu sudut ni 15. Yang tadi kata buat kan 7.5. 7.5 iaitu panjang yang ini. Jadi, sini adalah 7.5. R pergi O. So, kita tengok dekat sini. Awak boleh gunakan tadi sini 15. Dia nampak tak situ? Sini 15. Nak cari R pergi O, awak boleh guna formula macam ni ataupun awak gunakan 15 kuasa 2 tolak 7.5 kuasa 2 punca kuasa. Maka awak dapatlah panjang R pergi ke O. Okey, sorry. Okey, tekan kalkulator. Tekan kalkulator ikut saya. 15 kuasa 2 tolak 7.5 kuasa 2. 12.99. Punca kuasa 2. Oh, dah punca kuasa dah? Dah. Okey, so awak dapat 12.99. Sama je dengan cara yang buku buat. Bermakna sini awak dapat 12.99. Sekarang dia nak panjang dari P pergi ke Q. Maka kita cantumkan ini. Maka P pergi Q. P pergi Q adalah Q pergi R kuasa 2 tambah dengan P pergi R kuasa 2. So, awak dapatlah panjang P pergi Q. Iaitu kita menggunakan Pythagoras theorem. Faham? Faham. Okey. Okey, next kita tengok latih diri 6.1E. Dalam raja di sebelah, HGF. HGF ialah garis lurus. H bagi G sama dengan G bagi F. Ni macam tadi lah kan? Boleh tak cuba buat? Boleh cuba buat? Cos nak, soalan nak cos X. Jadi awak tengok cos X ni, cos ini dekat sukuan ke berapa ni? 2. Jadi jawapan kita nanti positif ke negatif? Negatif.
Ya, negatif. Then sin. Sin X. Sin X. Ini sin. Sin positif ke negatif? Positif. Ya, positif. Kenapa? Sukuan kedua. Ya, dia berada di sukuan kedua. Jadi kalau sini 16, sini berapa? Sini berapa? Berapa? 8. 8. Sini? 8. 8. Okey, ada 2-3 orang je ya. Yang lain tak bersuara. Okey. So, awak tahu sini 8. Okey, sini pun 8. Sini 8, sini 6. Boleh cari panjang E pergi ke G ke tak? Boleh. Boleh. Guna apa? Teorem Becquerel. Yes. Dah tahu H pergi F, dah tahu E pergi F. Boleh tak tahu H pergi ke E? Boleh. Boleh juga. So, boleh buat? Boleh. Okey, Boleh. cuba buat. Cuba buat soalan nombor 1. Okey dah. Okey dah. Okey, dapat tak? Boleh? Baik kau. Okey, berapa jawapan? Boleh dapat balik? Oh, hipotenus ke yang mana cikgu? Okey, sekarang awak tengok dia nak cos X kan? So, nak yang atas ni. Jadi, kita kena ambil yang kecil ni dulu. Cos, formula cos adalah cah. Jadi, kita akan buat cos X sama dengan cah adalah adjunction over hypotenuse. Iaitu sini 8, sini 6. Kena cari dulu. E pergi G. A pergi G ialah 10. Kan? Jadi, cos ataupun cos
Bahasa Melayu apa? Kalau sekejap ejection of hypotenuse, cos ejection iaitu sebelahan. Sebelahan per hypotenuse. So sebelahan kita ialah 8 per 10. Okey, jadi tekan kalkulator, shift cos 8 per 10 dapat sudut. Berapa dapat? Berapa dapat sudut ni? Yang saya letak merah ni. Berapa? Tekan kalkulator, shift cos. Berapa? 36. Okey, 36. Soalan tanya X. Macam mana nak cari X? Kalau dia nak tanya X, apa jawapan X? 180 tolak 36. Yes. Tetapi soalan bukan tanya sudut, dia tanya cos X. Jadi cos X jawapannya ialah 8 per 10. Tetapi nilai dia negatif. Kenapa negatif? Sebab sukuan kedua. Yes, sebab sukuan kedua. Manakala sin X, sin isoh opposite over hypotenuse 6 per 10. Sin positif sebab berada di sukuan yang kedua. Boleh? Kalau soalan tanya X, baru jawapan kamu adalah 144. Kalau dia nak X, kamu bagi dia dalam sudut. Sekarang dia bukan nak sudut. Dia bukan nak sudut. Boleh? Okey tak? Okey. So kita tengok seterusnya. Yong Ying bermain permainan baling damak. Apa benda ni? Papan damak dia kata berbentuk bulat dan mempunyai 4 sukuan seperti ditunjukkan dalam rajah di sebelah. Dia mendapati bahawa damak yang dilempar biasanya mengena kawasan sukuan yang mempunyai nilai sin theta 0.809. Jadi dia bagi sin theta, kamu kena tengok dulu theta. Dia kata sin theta 0.809 bermakna sin ini positif. So jawapan kita akan berada di sukuan keberapa kalau sin positif? 1 dan 2. Ya, dia berada di sukuan pertama dan sukuan kedua. Jadi kita kena tahu sudut kita. So tekan kalkulator, shift sin 0.809. Berapa dapat? Shift sin 0.809. Berapa dapat? 53. 53. Jadi itu theta kita. Bermaksud theta kita di sini. Sebab apa? Sebab dia kata 53 darjah. So, maksudnya kat sini 53, itu theta kita, theta. Formula theta is so opposite, iaitu setentang per hypotenuse. Hypotenuse kita kat sini dah. Jadi, kita tengok dia kata nyatakan sukuan-sukuan tersebut. So, sukuannya kat mana? Sukuan pertama dan sukuan kedua. Kenapa? Sebab sin bernilai positif. Sudut dia, tadi kamu kata theta kamu dapat 50 berapa tadi? 53. Ya, 53. Satu di situ, satu lagi 53 di sini. Jadi jawapan satu lagi adalah 180 tolak 53. Kamu dapatlah jawapan adalah 127. Faham? Faham. Okey. Jadi itulah bentuk soalan penyelesaian masalah. Sebenarnya kalau dia tak ada cerita-cerita ni kadang-kadang kamu lebih mudah. Soalan kebat dia akan masukkanlah cerita-cerita macam ni. Okey. So saya teruskan. Okey, kita tengok soalan nombor 3. Sebuah kapal berlayar dari kedudukan A ke B. Dari kedudukan A pergi ke B. Okey, dengan keadaan jarak O pergi A sama O pergi B. Laluan kapal tersebut adalah selari dengan daratan. Okey, jadi dia kata dari kedudukan B, kapal tersebut berlayar ke arah utara menuju ke rumah api dekat C. Naik atas. Okey, utara jadi maksudnya dia naik tegak. Okey, kemudian dia kata kat sini O pergi A,
O pergi A ialah 20. Kalau O pergi A 20, maka O pergi B juga 20. Bawah ni 35. Okey, dia kata dia naik tegak. Dia naik tegak sebab dia kata naik ke utara. Naiknya mesti tegak lah. Okey, kemudian dia kata dia tanya sudut theta yang bawah. Okey, tengok. Sudut yang bawah tu kita boleh cari dengan cara kita potong sini. Kita potong dia macam ni. Sini 35 darjah. 35 darjah pula. 35 panjang dia. Tapi kita bahagi 2. Maka kita dapat di sini adalah 17,5. Di sini adalah 20. Okey. Dia tanya theta. Kita cari dulu satu kat sini. Yang kecil ni. Nanti nak dapat theta, kita darab 2. Faham? Faham tak? Cikgu. Okey, sekarang kalau saya nak cari theta ni, saya bagi 2 lah. Ni theta per 2 lah sebenarnya. So, kalau saya nak cari theta yang kecil ni, saya ada 17.5 dengan 20. So, saya nak guna formula apa? Sin, cos atau tangent? Saya guna tangent. Kenapa tangent? Kalau awak tengok theta, 17.5 tu bersifat apa dengan theta? Tu theta, 17.5 tu dengan theta tu sifat dia apa? Setentang, sebelahan ke hypotenuse? Setentang. Okey, theta dia setentang. Setentang 20 tu dia punya apa? Hypotenuse. Yes, 20 adalah hypotenuse. Jadi awak ada setentang, okey, ataupun opposite setentang, tentang per hypotenuse. Jadi setentang per hypotenuse kita guna formula apa? Cos, sin atau tangent? Sin. Sin, kan? Okey, you guna sin. Jadi kat sini kita akan guna formula sin. Jadi sin theta setentang opposite dengan hypotenuse. Jadi opposite kita adalah 17.5. Hypotenuse kita adalah 20. Jadi soalan tanya sudut dalam theta. So tekan kalkulator, shift sin. 17, ini 17 bukan 77. 17.5 per 20. Okey, tekan kalkulator, shift sin. 17.5 per 20. Shift sign. 17. 22. Okey, dapat berapa jawapan? 22. Ya, dapat 22. Tapi saya nak theta. So, apa nak buat? Darab 2. Ya, darab 2. Faham tak ni? Orang lain faham tak? Orang lain faham tak? Cikgu boleh ulang. Okey. Mula-mula awak tengok, awak kena tahu kat sini kita nak theta tu yang besar. Tapi saya bahagikan 2 gambar ni. Okey, saya bahagikan 2, saya dapat sini 20, sini 17.5. Kenapa 17.5? Sebab dia kata dia ni sama. Saya potong tengah-tengah. Jadi 35 saya bahagi 2, saya dapat 17.5. Sini 17.5, sini 20. Saya nak theta. Theta yang ini. Jadi kita akan ambil thetanya adalah setentang per hypotenuse. Ataupun setentang kat sini apa dia? Ialah 17.5 per 20. Formula setentang per hypotenuse iaitu formula sin. Jadi saya dapat sin theta sama dengan 17.5 per 20. Okey, jadi 17.5 per 20 saya dah tahu dia adalah sin. Saya nak sudut. Tekan kalkulator, shift sin 17.5 per 20. Awak dapat sudut theta. Tapi theta tu dapat theta yang kecil. Theta yang dia nak besar. Dapat jawapan darab 2. Faham tak? 61 cikgu. Okey, jadi awak tengok sini. Saya ulang balik. Ini awak punya segitiga. Sini 20, sini theta kecil, nanti kita darab 2. Sini bahagi 35 bagi 2, so ini adalah 17.5. Okey, jadi dekat sini ini theta opposite.
Jadi awak akan ambil opposite per hypotenuse. Sin theta opposite. So, 17.5 per 20. Jadi awak tekan kalkulator, shift sin 17.5 per 20. Dapat berapa? 61. Okey, orang lain dapat tak? Saya tak tekan kalkulator ni. Orang lain dapat tak? Dapat 61. 61 Semua orang dapat? Saya 61. 61 cikgu. 61. Tapi dia nak theta tu jadi awak darab 2. Okey, saya ambil kalkulator saya, tekan sekali. Okey, tadi shift, shift sin 17.5 per berapa tadi? 20 61. Tapi theta tu yang besar. So awak darab 2. Dapatlah jawapan dia 122.09. Nampak? So theta kita yang nilai itu. Boleh? Boleh. Okey. Kemudian, okey tak? Orang lain okey? Okey. Jarak dalam meter di antara kapal dengan B. Di antara kapal, okey, di kedudukan B dengan rumah api naik atas. Jadi sebenarnya ni B pergi naik atas sama juga dengan yang ini. Okey, yang tengah ni. Jadi apa nak buat? Guna formula apa? Saya nak cari panjang ni yang tegak atas. Apa nak buat? Apa dia? Teorem Pythagoras. Ya, teorem Pythagoras. Apa nak buat? Apa jawapannya kat sini? Caranya macam mana? Dua kuasa 2 tolak. Ya, betul. Yes, betul. Faham tak? So, yang cari panjang tu adalah punca kuasa 2, 20 kuasa 2 tolak 17.5 kuasa 2. Boleh? Okey. Boleh tak? Boleh. Okey. Boleh. Okey, sekarang dia tanya tangent AOC. Ataupun samalah ni. Tangent, apa formula tangent? Opposite bagi sebelahan. Ya, opposite dengan sebelahan dengan adjunction dia. So tadi you tengok 20 kuasa 2 tolak 17.5 kuasa 2 dapat berapa jawapan? Okey, 20 kuasa 2. You tekan kalkulator 20 kuasa 2. You tolakkan dengan 17.5 kuasa 2. Okey, sama dengan then square root answer. So, dapat situ adalah 9.68. Bermakna di sini adalah 9.68. Jadi soalan tanya tangent AOC. AOC iaitu dia tanya sudut theta. Okey. Sorry. Dia tanya AOC, sorry. Dia tanya AOC yang atas ni. Jadi cara dia macam mana? Awak kena cari dulu sudut dekat sini. Jadi sudut sini, kalau awak tengok, tadi awak dah tahu theta kan? Theta tu kita dapat tadi berapa? Berapa dapat tadi? 61 kan? Okey, kalau situ 61, jadi kalau awak tengok bermakna kamu boleh cari sudut dekat atas ni. Iaitu 90 darjah tolak 61. Bermakna kat sini adalah 29. Faham tak? Faham tak? Cikgu macam nak tahu sudut dia 90 darjah? Ni memang tepat. Sebab segi tiga bersudut tegak. Ni kan dia petak macam tu. Ini apa? Ini ke bawah. Dan kan dia ke bawah macam tu. So ini 90 darjah lah. Tadi theta yang kecil ni awak dapat 61. Kan? Jadi kalau situ 61 automatik lah kamu tahu sini 29. Sebab dia 90 darjah. Sebab dia memang segi sudut tegak kat situ. Boleh?
Boleh. Okey, jadi sekarang dia tanya AOC. So tadi 122 dah tahu kat bawah ni, iaitu jawapan theta yang atas, dan awak tambahlah dengan 29. Maka awak dapat jawapan di situ 151. Boleh? Okey tak? Boleh. Jadi awak tengok inilah bentuk-bentuk soalan kebat. Asasnya yang biasa je. Tapi kebatnya awak tengok dia masuklah cerita pasal belayar, dia cerita pasal jam. Okey, agak-agak lah boleh tak cuba jawab soalan nombor 4 ni? Cuba dulu. Tak boleh saya akan tunjuk. Tapi saya nak awak cuba dulu. Okey, sebelum kita pergi nombor 4, soalan nombor 3 ada nak tanya apa-apa lagi tak? Saya akan tunjuk satu-satu sebab tajuk ni agak sukar bagi kamu. Tapi ni nanti awak kena jawab juga. Jadi saya kena ajar betul-betul. Okey, cepat. Ada lagi tak nak tanya soalan nombor 3? Kalau tak ada, nak buat nombor 4. Tak ada dulu. Tak ada Okey, try buat soalan nombor 4. Cikgu dicangkum tu apa? Maksudnya yang ini. Kalau macam ni kan, maksudnya dicangkum tu yang dia kata ni lah yang kecil ni. Yang ditutup lah macam tu. Faham? Faham. Okey tak? Cikgu, jarum tak faham mana jarum 3 tu bergerak ke 10 ke? Okey, kalau awak tengok kat sini dia kata rajah di sebelah menunjukkan sebuah jam loceng. Okey, hitung sudut theta. Sudut theta tu mana yang dicangkum oleh jarum minit. Okey, jarum minit jika jarum minit itu diputarkan lawan arah jam dari nombor 3 ke 10. Okey, minit ni jadi dari 3 dia pergi ke 10. Dari 3 dia pergi ke 10. Inilah sudut dia. Sebab dia kata lawan arah jam. Dari 3 ke 10. Dan dia tanya theta. Bermakna thetanya kat sini.
Jadi dekat situ sebenarnya kalau awak tengok 3 dia kan kalau jam, okey kalau awak tengok sini jam, sekejap Kalau jam dia macam ni. Ini 12, ini 3, sini 6, sini 9. Bermakna ini 90 darjah. Kan? 9, ini 10, ini 11. Dia kata pergi ke nombor 10. Macam tu. Okey. Jadi kalau pergi nombor 10, awak tengok sudut dia, ini dah tahu 90 darjah, betul? Ini kalau awak tengok kita bahagi kepada berapa? Ini 9 pergi 10, 10 pergi 11, 11 pergi 12. Bermakna kita bahagi dengan 3. Bermakna dekat sini adalah 30 darjah. So atas ni adalah 60 darjah. Jadi jawapannya ialah 150 darjah. Faham? Faham tak? Faham tak? Sikit lah. Okey, saya ulang. Awak tengok dia dari jam sini. Dari nombor 3 dia kata gerak lawan jam pergi nombor 10. 3 pergi 12 dia tepat 90 darjah. Sekarang 12 nak pergi ke 10. Kita tahu dari 9 pergi 12 90. Dia 9 pergi 10 1, 10 pergi 11 2, 11 pergi 12 3. Bermakna 90 tadi kalau kita bahagi 3, setiap jarak ni sudutnya adalah 30 darjah. 12 pergi 10 kita melalui 2 jarak dia ni. Jadi kita ambil 60 darjah. So 90 tambah 60 you dapat 150 darjah. Faham? Faham. Okey, next kita tengok. Dia kata seterusnya hitung cos theta. Cos theta, jadi bila dia nak cos theta, tadi kita dah tahu ke atas tu 100, tadi dah guna 150. Jadi cos theta, ini theta. Okey, jadinya awak ambil cos theta sama dengan berapa? Theta kita iaitu sudut kita, iaitu cos 150 darjah. Positif ke negatif? Negatif. Negatif. Kenapa? Berada di sukuan kedua. Ya, dia berada di sukuan kedua. Faham? Nampak tak bentuk soalan begitu? Boleh? Ada soalan tak? Boleh. Boleh. Dah settle, kamu dapat jawapan. Okey. Lepas ni kita akan masuk graf fungsi sin dengan cos. Iaitu kita akan lukis graf. Okey. Sebelum tu sekarang semua tengok modul. Tengok modul kamu. Okey, hari tu kita dah buat sampai muka surat 90 tak silap saya. Betul tak? Betul? Ada soalan tak? Ada tak apa-apa nak tanya? Awak punya soalan modul tu? Modul, tengok modul kita. Ada tak apa-apa nak tanya? Modul kamu. Okey, saya buka untuk awak tanya soalan-soalan dalam modul sebab saya tak akan masuk tajuk graf hari ini. Okey, kalau cuba kita tengok muka surat 90, tak ada soalan ke 90? Okey, kalau tak ada kita nak. Okey ke? Okey, kita tengok muka surat 91. Okey, tolong tengok muka surat 91. Okey, tengok muka surat 91 dekat situ. Okey, sekejap Okey, muka surat 91, saya bincangkan satu soalan supaya memudahkan kamu jadi panduan kamu untuk jawab soalan yang lain. Okey, tengok nombor 1, gambar diberi dekat situ adalah. Okey, tengok modul ya. Okey, so di sini awak punya theta, di sini 13, di sini 5. So menggunakan Pythagoras theorem, 13 5, sini P, sini R, sini S, sini Q. Bermakna P pergi R berapa? P pergi R berapa?
8. Gunakan Pythagoras theorem. Betul ke 8? 12. Yes, 12. Macam mana awak dapat 8 tu? Sepatutnya 13 kuasa 2 tolak 5 kuasa 2. Tekan punca kuasa. You dapat jawapan 12. Jadi, kalau kita tengok theta dekat situ, soalan tanya sin theta. Sin theta kat sini, jawapan ini berada di sukuan keberapa tu? Theta tu berada di sukuan? Kedua. Kedua positif ke negatif? Positif. Positif. Tapi theta ni tak ada ukuran kat luar. Kita kena ambil yang dalam. Jadi sin is so opposite hypotenuse. Setentang per hypotenuse. So jawapannya 5/13. Itulah sin theta. Soalan tanya tangent theta. Tangent theta ini berada di sukuan kedua. So tangent akan bernilai positif ke negatif? Negatif. Tangent is toa, opposite adjacent. Setentang per sebelahan. So negatif 5/12. Habis. Selesai. Boleh? Okey, ini soalan nombor 1. Kita tengok soalan nombor 2. Soalan nombor 2 dia kata kat sini rajah dia macam ni. Okey, awak tengok. Okey, sini 20, sini 16, sini 6, sini 4, sini Y, D, C, ini X, ini A. Okey, Y kat luar Y kat luar. Ini awak punya Y, ini E. Ini E awak. Okey, jadi awak tengok pada gambar tu. Jadi awak tengok dekat sini kita isi dulu mana yang boleh. Kalau awak tengok sini 20, A pergi E 20, A pergi D 20, A pergi ke B 16. Boleh tak cari B pergi D? Awak tekan kalkulator. Tekan kalkulator sekarang. 20 kuasa 2. 20 kuasa 2 tolak 16 kuasa 2. Dan punca kuasa. Tekan dulu 20 kuasa 2 tolak 16 kuasa 2. Tekan sama dengan punca kuasa 2. Sama dengan. Berapa dapat? 12. Jadi 12 bermakna atas 4, bawah sini ialah 8. Okey, kita isi dulu maklumat. 8. Sekarang E pergi C. E pergi ke C ialah Pythagoras theorem kat sini. Kan, iaitu hypotenuse dia. Iaitu punca, awak akan ambil 8 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2. Tekan kalkulator dulu sama dengan tekan punca kuasa. Dapat berapa jawapan? 10. Okey, itu cara nak jawab. Isi dulu maklumat yang kamu boleh cari. Baru kita tengok soalan. Soalan tanya panjang B pergi ke E. So, dapatlah jawapannya. B pergi E ialah 8. Kenapa 8? Iaitu, you akan buat B pergi E. Okey, sama dengan, iaitu kita akan ambil yang tadi, iaitu 20 kuasa 2 tolak 16 kuasa 2. Tekan punca kuasa 2, kita dapat jawapannya tadi adalah 12. Jadi 12 tolakkan dengan 4. So dapatlah jawapan di situ ialah 8. Boleh? Okey? Boleh. Dia tanya Okey. sin X. X is so opposite hypotenuse. Jadi sin X kamu akan dapat 8. Okey, sin X dia tanya sin X. You dapat jawapannya adalah 8. Sin X. So, opposite, sorry, bukan 8. 12 per 20. So, awak kecilkan. You dapat jawapannya 3/5. Boleh? Okey. Boleh. Okey, then soalan C. Soalan C dia kata cos Y. Cos Y atas. Cos Y tu dia jawapan berada di kuadran keberapa? Berapa? Kuadran pertama. Y tu, awak tengok. Dia jawapan kat kuadran keberapa tu Y tu? Tengok lengkung Y tu. Sudut Y tu agak-agaknya dia kat kuadran keberapa tu?
Kedua. Yes, kedua. Cos di kedua positif ke negatif? Negatif. Negatif. Letak negatif. Cos kat sini. Cos is just adjunction of a hypotenuse 8/10. So, you dapat jawapan negatif 4/5. Faham? Boleh? Boleh? Boleh ya? Okay. Saya nak cuba. Awak cuba buat soalan nombor 3. 1 dengan 2 saya dah terang. 3, 4 dan 5. 3 soalan itu. Buat soalan dekat modul. Okay. Kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya dalam grup Telegram. Kalau tak okey, next class iaitu hari Isnin, saya akan terang soalan dari modul ni. Faham? Boleh? Boleh. Okey. Saya akan bagi terang sedikit muka surat mana ni? 92, soalan nombor 5. Okey, soalan nombor 5 supaya awak mudah nak buat. Okey. Jadi cara nak jawab, you tengok soalan nombor 5, raja di bawah menunjukkan pergerakan sebuah kapal. Kapal itu berlayar dari P ke Q macamlah tadi, kan? Dengan keadaan MP sama dengan MQ. Sama je dengan tadi, kan? Jadi kat sini kalau awak tengok dia kata sama. KM pergi ini M, ini P, pergi ke Q dia kata sama. Jadi kat sini 160 meter. Okey, kemudian ada satu titik R ke atas ni. Macam tu. Dah sama macam soalan tadi. Itu titik R awak. Dia kata apa? Laluan kapal adalah selari dengan daratan. Dari Q, okey, kapal itu akan berlayar ke utara menuju Allah. Sama dengan soalan tadi, berlayar naik atas. Boleh? Jadi dia kata MQ sama dengan 100. M pergi Q ialah 100. Letak sini 100. Bermakna kat sini 100. Okey, kemudian dia nak sudut theta. Macam tadi. So, kita bahagi 2. Bagi 2. Sini 100. Bermakna sini ialah 80. Kita nak sudut ini. Ini dia punya apa? 80 ni dia punya nilai apa? Setentang sebelahan atau hypotenuse? Setentang. Ya, setentang. Setentang per hypotenuse. Opposite of a hypotenuse. Jadi kita gunakan sin. Sin theta opposite 80/100. Tekan kalkulator shift sin 80/100. Dapat jawapan awak darab 2. Maka awak dapat sudut yang bawah ni. Okey. Kemudian dia tanya jarak. Okey. Dia tanya jarak dari M. Okey, jarak dalam meter dari kapal itu, okey, DQ pergi ke pelabuhan naik atas. Okey, so ginilah cari yang atas ni. Faham? Boleh? Boleh? Boleh macam tadi. Okey, so saya stop kat sini. Nanti awak tengok-tengok yang buku teks tu tak faham apa-apa awak boleh tanya. Boleh? So kita jumpa next class. Okey, boleh? Boleh. Okey, bye. Assalamualaikum. Jangan lupa isi kehadiran. Dia lari 11.30 kan? Apa dia? Yang lepas ni 11.30 tu. Apa dia tak faham? Lepas ni kita hari tu, hari ni kita nak buat 11.30. Oh, okey. Nanti saya bagi tahu balik. Okay. Okey, bye. Assalamualaikum. Terima kasih, cikgu. Sama. Terima kasih, cikgu. Okey. Cikgu. Okey. Terima kasih, cikgu. Sama. Dah.